Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke channel aku. Nama aku Wan. Terima kasih kepada yang dah subscribe channel aku. Dan terima kasih sangat-sangat kepada yang terus support aku. Dan kepada yang baru jumpa channel aku, macam biasa jangan lupa subscribe dan tekan tombol loceng untuk dapat notifikasi video-video baru aku. Okey, macam biasa sebelum kita mulakan cerita, kita layan intro dulu. Okey, video kali ni aku nak cerita pengalaman abah aku. Tapi bukan pasal abah aku kena buatan orang tu. Yang abah aku kena buatan orang tu, insya-Allah pada next video insya-Allah aku akan buat. Okey, macam aku cakap tadi, aku nak cerita pengalaman abah aku kan. Tapi cerita ni masa abah aku masih bujang. Cerita tu pasal abah aku nak telefon mak aku time tu. Time dulu kalau nak berhubung dengan siapa-siapa, dua cara lah yang aku tahu. Iaitu hang boleh telefon guna public phone atau telefon rumah. Kalau macam telefon rumah ni tak semua rumah ada lah, tak kebanyakan. Dan yang kedua, orang akan guna surat menyurat lah, yang guna postman tu kan. Time aku kalau guna postman pun aku cuma sempat hantar surat kad raya lah kan. Dan kalau macam public phone tu aku sempat sat je kot, dalam 2-3 kali macam tu lah. Dan aku percaya budak 2010 ke atas dah banyak yang tak pakai lah macam public phone ni. Sebab lah ni kan dah banyak orang pakai handphone, lepas tu komputer. Kalau hang nak berhubung orang pun lah ni pun mudah kan. Hang boleh guna WhatsApp, Messenger macam tu kan, ataupun Facebook, Twitter, banyak lagi macam-macam kan. Dulu dua cara tu je lah yang aku tahu. Okey, nak dijalinkan cerita, malam tu abah aku keluar daripada rumah lah nak ke public phone. Perjalanan daripada rumah abah aku ke public phone ambil masa dalam 15 minit ke 20 minit macam tu lah abah aku cakap. Okey, daripada rumah abah aku, okey lah, rumah tu sama juga yang aku cerita pasal nampak mata kat celah beranda tu, yang kawan abang aku tu kan. Rumah yang sama. Okey, nak dijadikan cerita, dalam perjalanan abah aku keluar tu, dia akan jumpa dusun derian yang aku cerita pasal ada kes pukau tu kan. Jumpa dusun derian tu, lepas tu akan jumpa kebun pisang. Kebun pisang tu adalah satu penduduk kampung kat situ juga. Dia duduk rumah sendiri di kalang kebun tu. Lepas tu sebelah kiri pula akan nampak semua hutan saja. Tapi hutan kampung lah kan. Bila dah sampai kat satu simpang nak turun bawah tu, dia ada selekoh sikit lah belah kanan, lepas tu selekoh kiri pelik. Orang kata selekoh S lah, senang. Okey, bila dah sampai selekoh yang kedua tu, hang kena turun bawah. Dia macam slope. Bila dah sampai bawah, baru masuk pekan. Daripada simpang keluar nak ke pekan tu, nak ke public phone, kena ambil dalam 15 minit macam tu lah kalau naik basikal. Okey, bila abah aku dah naik basikal mengayuh sampai ke public phone. Public phone tu dia dekat dengan kubur lah. Berdepan dengan kubur kan. Dia public phone ke belakang tu kubur antara tu. Sebab yang tu cerita lama kan, abah aku cerita balik. Okey, bila abah aku dah sampai ke public phone tu, abah aku pun telefon macam biasa lah kan, gayut dengan mak apa. Lepas tu mak aku cakap dekat abah yang dia nak pergi ambil air sat. Dia tahu tu kan, dia pun letak. Time tu mak aku pakai telefon rumah, abah tak ada telefon rumah, dia pakai public phone lah. Bila dah abah cakap okey, mak pun pergi ambil air apa, abah tunggu lah, tunggu. Dengar ada orang kat telefon. Lepas tu abah cakap hello lah. Yang dalam telefon tu pun ada dengar juga suara orang hello balik kan. Lepas tu abah pun sembang. Tuk telefon tu jatuh kan. Abah pun ni lah, heran lah pasal apa jatuh kan, macam ada orang lepas kan telefon. Lepas tu mak pun main angkat, mak jawab hello balik kan. Lepas tu mak cakap sorry lambat apa kan. Lepas tu abah cakap tadi bukan duk cakap dengan ni maksud aku abah tu Lepas tu abah cakap gitu kan. Bila mak cakap mana ada betul tadi dah abang nak pergi ambil air apa kan. Lepas tu abah pun malas nak cakap betah banyak pasal benda tu. Abah pun sama cerita balik lah, sembang tu. Abah terdengar ada suara orang gelak dalam dalam ganggang telefon tu daripada mak kan. Dengar suara ada orang gelak. Lepas tu abah tanyalah duduk berapa orang kat situ kan. Lepas tu mak cakap pula yang duduk seorang. Lepas tu hak lain pun dah banyak yang tidur kan. Lepas tu abah pun sembang-sembang lagi kan. Duduk sembang-sembang lagi, bunyi lagi orang gelak sekali lagi kan. Lepas tu
bunyi ada orang duk cakap belakang macam orang bising lah dalam rumah kan. Lepas tu abah tanya lagi, dekat dalam rumah ada orang tak tidur lagi kah? Lepas tu mak cakap yang dalam rumah dah ada, tinggal dia je lah yang tak tidur lagi kan, sebab duk telefon kan. Lepas tu abah cakap kat mak kan, yang dia dengar ada orang gelak, lepas tu ada orang duk macam bising dalam rumah, macam meriah ada orang ramai kan. Mak cakap lagu tu. Lepas tu mak macam dah tak sedar hati, mak cakap tak apalah, kita sambung esok lah. Mak cakap tu. Lepas tu abah pun dah tak sedar hati, abah cakap tak apa Sat, nak kredit nak habis kan pakai silin, kena sumat silin kan. Lepas tu abah cakap tak apa Sat, kita telefon lain, nak pergi tukar duit dulu kan. Dan tu masih awal lagi, abah cakap dalam pukul 10 lebih lah, macam tu. Lepas tu abah pun letak ganggang, abah ambil basikal lah, pergi mengayuh pergi kedai tukar silin kan. Lepas tu abah pun patah balik. Dalam perjalanan abah patah balik tu, abah nampak dekat public phone tu ada orang duk guna telefon. Lepas tu abah cakap tak apalah, tunggu sat lah kan. Abah pun tunggu, kawan tu duk telefon lagi kan. Tapi dalam kita boleh dengar lah celoteh orang tu kan, duk cakap tu gitu kan. Lepas tu abah pun rasa macam lama, abah pun pergi dekat yang orang duk telefon tu, abah tepuk belakang kan. Abah tanya lambat lagi kah? Dia cakap sat tu gitu. Abah pun pergi duduk kat basikal balik. Bila abah duduk kat basikal, abah tengok apa tak bergerak-gerak kawan ni kan. Abah pergi sekali dekat kawan tu, tepuk kuat sikit kan. Lepas abah tepuk, kepala kawan tu jatuh. Lepas abah tengok kepala jatuh je, abah ambil basikal berkayuh lah. Kayuh laju-laju sampai dekat simpang yang nak naik bukit tadi, yang aku cerita nak kena keluar pekan, kena turun slope kan, bukit tu kan. Abah pun kena ambil tanjak lah, nak kayuh naik atas kan. Bila abah dah ambil set kayuh je, abah nampak macam ada orang lintas daripada hutan ke kebun pisang tu. Jadi abah macam elok terbabas masuk dalam hutan. Bila dah terbabas masuk hutan, abah macam kelang kabut lah, tarik basikal sangkut juga kan. Dalam masa abah tarik tu, abah dengar macam ada orang jalan kat belakang dia kan. Bila jalan, abah tak tahu lagi. Abah ingat tak apalah, mungkin orang kampung jalan kat situ ke apa belakang dia kan. Lepas tu yang orang tu tanya dekat abah, buat apa dekat hutan tu, tarik apa kan. Abah cakap ni tarik basikal sangkut dalam hutan tadi. Lepas tu aku mudah aku cakap pakcik lah, senang. Pakcik tu pun cakap dekat abah, memanglah tak boleh tarik pasal ada benda duk tarik. Dia cakap gitu kan. Abah dengar tarik tu, abah lepas basikal, abah lari balik. Bila abah lari balik sampai ke rumah, lepas tu time tu Tok Wan dengan Tok, kira ayah dengan mak pada abah aku lah. Aku pergi Tok dengan mak, Tok dengan Tok Wan lah. Bila Tok dengan Tok Wan pun nampak abah, dia tanya lah dekat abah kan, siapa yang gebor apa kan, tanya basikal mana apa kan. Abah cakap dia tinggal basikal, pasal basikal kena tarik. Bila dah macam tu, Tok Wan cakap kat abah tak apalah, basuh-basuh kaki naik rumah dulu kan. Bila dah naik rumah apa, Tok Wan pun cakap kat abah tak apalah, ambil sembahyang pun tidur, esok baru sembang lagi. Bila dah esok pagi tu, abah cerita balik lah apa yang jadi semalam apa kan. Lepas tu Tok Wan cakap lah, kalau kat simpang dekat pokok pisang tu memang selalu boleh kata situ ada hantu pisang. Lepas tu abah cakap kat Tok Wan lagi, semalam ada lah tegur seorang pakcik tu, tapi tak pernah tengok. Abah cakap lagu tu kan. Tak apalah tu, dia biasalah tu. Tok Wan dia pandai lah buat perubatan Islam ni kan. Abah ada belajar juga dengan Tok Wan dulu. Lepas aja habis cerita je gitu, abah dengar je, abah pun diam lah. Kira cerita tu habis kat situ lah orang cakap kan. Okey, ni cerita kedua pula. Dalam kampung tu dulu, abah cerita, ini pun masih lagi time abah bujang dulu, abah cerita balik. Time tu abah dah start belajar perubatan Islam dengan Tok Wan. Abah selalu tu ikut Tok Wan lah, pergi tolong orang. Yang abah pun sambil-sambil pun duk ikut tengok belajar apa kan. Abah cerita satu hari tu abah ikut Tok Wan. Tok Wan ni maksud aku Tok Wan aku lah, kira ayah kepada abah aku lah. Okey, sebab aku nak mudahkan kan. Sebab nanti aku nak sebut-sebut nanti hampa pening, aku sendiri pening. Okey, nak dijadikan cerita. Satu hari tu ada orang main rumah, jumpa dengan Tok Wan, nak minta tolong pasal abang dia ke adik dia yang kena buatan orang, iaitu busung. Bila dah main rumah, mereka pun cerita apa yang dah jadi kan. Lepas tu Tok Wan cakap tak apalah, bagi dia pergi tengok dulu.
Lepas tu Abah pun cakap dekat Tok Wan, dia apa yang Abah nak ikut kan. Lepas tu Tok Wan cakap tak apalah, kalau nak ikut jom ikut kan. Lepas tu nak dijadikan cerita, Abah pun dengan Tok Wan pergilah rumah sakit tu kan. Bila pergi tengok, yang laki-laki tu memang kembung lah perut dia, macam orang apa mengandung 9 bulan tu kan, tapi besar kan, dengan cekang dia, nampak urat-urat pun kan. Tok Wan pun minta izin lah dekat pesakit tu, kata nak pegang perut dia kan. Tok Wan letak je kat perut, darah kan keluar kat sini kan, dengan kat mulut pun kan, macam memang bersembung keluar bersembung kan. Tu Tok Wan lepas balik kan. Lepas tu dia dengan nafas cungak-cungak pun kan. Lepas tu Tok Wan tanya lagi, hang ada ke bagi sakit hati siapa ke apa, ada orang tak suka kat hang ke, hang ada buat salah apa kan. Lepas tu lelaki tu pun cakap, dia kata dia pun tak ingat, dia kata selama dia duduk nego, dia pun tak pasti sama ada buat salah kat orang ke, ada orang tak suka kat dia ke, dia pun tak pasti. Lepas tu nak disingkatkan cerita, Tok Wan pun mulalah berbicara untuk pengubatan tu kan. Bila dah start buat. Lepas tu alhamdulillah dengan izin Allah, pesakit tu sembuh. Sebab apa, Tok Wan dapat keluarkan benda yang ada dalam perut tu, iaitu kain batik Jawa. Dia berlipat elok lah, dia berlipat elok kan dalam perut kawan tu. Abah tak cerita detail sangat lah macam mana Tok Wan buat kan. Bila dah keluar apa perut dia, memang kata bukan dia susut sikit-sikit kan. Kalau bila dia keluar susut serta mata macam hang tak ada apa, lelaki tu pun dapat bangun jalan pun. Lepas tu lelaki tu kata selama 8 bulan dia sakit ni, kata ini pertama kali dia boleh jalan elok apa kan. Lepas tu Tok Wan cakap tak apa, hang pergi mandi dulu, nanti kita pemulih semangat apa balik kan. Bila dah buat apa gitu, alhamdulillah kawan pun dah sihat apa kan. Lepas tu Abah cakap lah kat aku kan, zaman Abah dulu penyampaian agama Islam ni kurang, tak macam lo kalau hang pergi mana-mana masjid ke, hang pergi mana-mana pondok, hang akan senang jumpa lah orang ajar agama Islam ni. Macam hang nak belajar agama ni memang senang. Kalau dulu susah lah, penyampaian beragama ni dulu tak macam lo. Itu yang Abah cakap. Sebab tu kalau orang dulu-dulu buat ilmu hitam ke sihir ni memang senang lah, hang nak belajar lah. Orang memang kata bukan nak belajar, orang belajar banyak. Macam orang belah hantu raya baca. Lepas tu orang belajar ilmu hitam ni memang banyak lah kalau time tu Abah cerita. Okey, serta ketiga ni pula, time ni Abah dah kahwin, tapi Abah masih stay dekat rumah yang sama yang aku cerita dengan Tok Wan tu kan. Okey, cerita ni Abah dah kahwin, time tu Tok Wan dengan Tok dah meninggal lah. Baik sebelah mak ataupun sebelah Abah memang dua-dua dah meninggal. Aku tak sempat jumpa lah. Yang ada pun kalau aku lah ni pun ada Tok Wan angkat, Tok angkat pun, ayah angkat, keluarga angkat lah, senang cakap banyak lah. Okey, nak dijadikan cerita ni berlaku masa aku dah lahir ataupun abang aku lahir. Time tu aku tak ingat. Yang aku tahu pun abah aku cerita balik je lah kan. Okey, anak dia kan cerita malam tu kawan Abah, aku bagi nama dia Pak Tam lah, senang. Okey, Pak Tam main rumah Abah. Dia cakap yang anak menakan dia sakit. Lepas tu Abah cakap kalau nak minta tolong, insya-Allah dia boleh tolong lah, dia kata. Tapi taklah macam arwah Tok Wan, dia cakap. Tapi kalau nak minta tolong, insya-Allah dia boleh tolong. Abah memang suka membantu orang, tu je aku boleh cakap. Lepas tu Pak Tam pun cerita yang anak menakan dia sakit sebab bekas suami dia ni meninggal. Lepas tu Abah aku tanya lagi, sakit sebab apa pun. Sebab Abah aku nak tahu dulu punca sakit baru dia boleh tolong kan. Kalau terlalu teruk, dia akan panggil kawan-kawan yang lain tolong juga. Kalau takat sikit-sikit tu Abah buat seorang lah. Lepas tu Pak Tam pun dengan serba salah nak cerita, tak mau cerita sebab banyak kan. Lepas tu Abah paksa, Abah cakap kalau hang tak cerita aku tak boleh tolong. Abah cakap dekat Pak Tam kan. Lepas tu Pak Tam pun cakap lah, dia kata yang anak menakan dia ni tidur dengan hantu raya. Lepas tu Abah cakap lah, ni kisah berat ni kan. Lepas tu Abah cakap tak apalah, kita pergi tengok dulu. Kira malam tu
Abah dengan Pak Tam terus pergi rumah anak menakan dia. Anak menakan dia ni aku bagi nama Imah lah senang. Okey, bila mereka dah nak sampai dekat rumah Imah ni, Pak Tam pun cakap, ibu aku ni orang panggil dia Mat. Senang, aku bagi sumpah senang kan. Dia kata, Mat, aku dengar macam ada orang berjalan belakang kita ni kan. Lepas tu Abah cakap dekat Pak Tam kan, tak apa kita jalan dulu, sebab tak tahu sudah. Bila semakin nak sampai, mereka dengar bunyi macam-macam, macam orang bergaduh dalam hutan kiri kanan pun. Rumah Imah ni dia memang dalam jauh daripada kampung orang pun. Sebab kebun dekat belakang rumah mereka je. Kebun tu kebun Pak Tam ni lah. Sebabkan mereka tak ada rumah, Pak Tam bagi mereka duduk kat kebun tu, buat rumah kat situ. Jadi sambil-sambil mereka duduk kat situ, bolehlah uruskan kebun Pak Tam ni kan. Ada lah orang terjaga kan. Okay, bila dah sampai je kat rumah tu, dia memang tengok memang kawasan depan rumah bersih lah, terjaga apa kan. Bila dah sampai tu, mereka pun pergi rumah Imah ni, mereka bagi salam pun kan. Tak ada orang jawab. Bagi salam kedua, tak ada orang jawab. Tuk-tuk je ada orang buka pintu. Tapi tak ada orang apa. Tak ada nampak orang lah, orang cakap kan. Dengar ada orang buka pintu. Tahu-tahu je si Imah ni dia keluar daripada bawah rumah, dia jalan kan. Dia jawab salam dengan serabai dia apa kan. Jadi Abah pun terkejut. Dengan Pak Tam sendiri pun terkejut lah. Lepas tu Pak Tam kata, Imah buat apa kat sini? Kami panggil tak jawab dia pun. Dia kata dia tak perasan, dia kata dia daripada bawah rumah nak ambil telur ayam, dia kata. Abah dah tak sedar hati lah kan. Sebab Abah tadi pun dah dengar kan yang Pak Tam kata anak menakan dia ni kan duduk tidur dengan hantu raya apa kan. Jadi Abah pun panggil lah Imah tu main duduk depan lah, tak pergi naik rumah kan. Lepas tu Abah tanya, mana lelaki hang? Lelaki dalam rumah. Lepas tu Pak Tam celah dengan keadaan marah, dia kata, mana ada lelaki hang dah mati, hang jangan merepek sangat boleh tak? Lepas tu lepas cakap macam tu kan, nampak ada orang berjalan keluar daripada ruang tamu kan, nak keluar rumah lah. Bawa lilin. Kalau dulu, banyakkan rumah dulu mana ada karim macam kita ni. Kalau dulu rumah pakai pelita minyak tu, pelita ayam, aku bagi pelita ayam yang tu, ataupun bawa cawan ada lilin satu kan. Kalau macam aku yang pelita ayam tu orang pakai minyak gas. Kalau orang setengah besar-besar pekan ni orang panggil apa, minyak tanah kan. Jadi bila dia dah bawa tu, dia dengan kain pelikat pun duduk kat depan tu. Jemaah lelaki Imah ni lah senang, duduk dekat beranda depan tu, dia buat tak layan orang tu, dengan gulung serokok dia kat situ kan. Lepas tu Abah jadi panas lah, macam apa tu, jadi macam marah kan. Marah, lepas tu Abah pun panggil hak lembaga tu, hang bukan lelaki dia, hang turun. Bila dia lembaga tu dengar je, dia pusing dengan mata merah apa kan. Dia lompat turun ke bawah, duduk depan betul-betul dengan Abah kan. Jadi bila dah duduk macam tu berdepan betul kan, Abah tanya, hang bukan dekat alam ni, buat apa hang mai? Siapa hang kacau dia? Yang hak lembaga ni tadi kan, dekat aku ikut apa yang tuan aku pesan. Itu dia cakap gitu je, apa yang tuan aku pesan itu aku buat. Bila dah tu kan, Abah pun bersilat kan, berlawan dengan hantu ayah tu pun kan. Bila dah berlawan Pak Tam pun tolong juga kan. Sebab Pak Tam ni dia macam guru silat dia pandai silat ni. Bila dah macam tu, hantu raya ni pun lompat kencing lah, kencing atas Pak Tam. Jadi kena ayat kencing dia tu busuk, memang busuk. Abah cakap kan, bila dah jadi macam tu apa, berlawan apa, Abah ambil macam, aku tak pastilah sama ada buluh runcing ke apa kan. Abah ambil satu senjata tu, kira Abah balin tertikam dekat kaki dia kan. Kira dia jadi yang tu dia tak boleh bangun kan. Lepas tu Abah cabut balik senjata tu, Abah pegang kaki dia, Abah cakap, hang bukan daripada alam ni. Lepas tu Abah jerit Allahu Akbar, Abah cucuk kaki, tapak kaki kan. Kira lembaga tu hantu raya lah, hantu raya tu menjerit sekuat-kuat hati. Kira dia meletup lepas tu terbakar kawasan yang meletup tu kan, kat tanah tu. Jadi terbakar, lepas tu dengan asap kuat kan. Bila dah habis apa, asap pun dah makin reda apa, Abah pun cakap tak apalah, Tam juga hampir duduk kat bawah pokok kan. Lepas tu bila duduk kat pokok tu, pokok apa pun tak pastilah, Abah tak cerita detail sangat. Abah pun kocok lah pokok kan, bagi ayat embun jatuh dekat atas badan Pak Tam ni. Bila dah jatuh atas badan Pak Tam ni, alhamdulillah bau dia pun hilang.
Bila dah jadi macam tu apa, dengan anak menakan dia Imoh tadi tu, time tu dah pensan kat situ lah. Lepas tu abah cakap tak apalah, hang ambil anak menakan hang pergi rumah hang dulu, kita pergi selesai kat sana. Bila dah sampai sana pun bini Pak Tam ni pun ambil lah yang anak menakan dia ni, si Imoh ni, bagi mandi apa kan. Lepas tu Pak Tam pun buka cerita lah dekat abah kan. Dia kata awal tu dia tak tahu pun yang laki Imoh ni apa ada belah hantu raya. Sebab masa mula-mula main dia kata memang bagus lah, sebabkan mereka tak ada rumah time tu. Dia pun buat rumah lah, dia buat rumah dekat kebun tu yang aku cerita tadi tu. Dia kata dah sebabkan duduk situ, dia kata dia rasa serba salah laki si Imoh. Dia kata dan dia kata tak apalah, sebab kami dah duduk kat tanah tu, dia kata biar kami lah urus tanah tu. Si laki Imoh cakap. Bila dah urus apa, yang buat rasa pelik kat orang kampung ni, setiap kali mereka lalu depan rumah Imoh ni, laki Imoh cuma duduk dekat beranda tu, tak ada buat kerja apa. Duduk isap rokok dia, lepas tu angkat tangan orang, duduk sembang-sembang. Yang lepas tu orang pun merungut lah pergi dekat rumah Pak Tam. Dia kata cerita lah, dia kata anak apa menantu apa laki Imoh ni tak ada buat kerja apa depan rumah je, dia tak ada buat kerja apa ke. Lepas tu Pak Tam ni pun rasa macam pelik. Dia kata ada, aku duduk suppose dia jaga kebun aku belakang tu. Lepas tu dia pun belah kan, orang kampung tu kan. Pak Tam pun rasa tak sedap hati. Pak Tam pun pergi rumah si Imoh ni. Dah sampai rumah dia tengok laki Imoh ada kan. Dia pun panggil duduk dekat bawah pangkin, bawah pokok. Ada macam orang kampung-kampung suka lah buat pangkin dekat pokok kan. Dia pun duduk kat situ. Bila duduk situ, Pak Tam pun tanya dekat laki nak menakan dia ni, dekat laki Imoh. Tanya, hang tak pergi kebun ke? Dia kata ada. Dia kata dia pergi malam. Dia kata begitu kan. Nak singkatkan cerita, Pak Tam pun balik. Pak Tam tak sedap hati. Dia pun malam tu dia pergi dekat kebun. Dia tengok memang ada orang buat kerja itu, si laki Imoh ni lah. Dia pun tegak, dia kata hang malam-malam rajin buat tu. Yang dia nampak pelik sebab kawan tu dia boleh angkat pokok besar ni, tanggung macam tu lah. Dia dah tak sedap hati, dia pun balik. Dalam perjalanan balik tu kan, hang mesti akan lalu depan rumah Imoh ni kan. Dia lalu-lalu nampak laki Imoh dekat depan rumah. Dia pun pergi lah, dia kata bukan hang tadi pergi kebun ke? Dia kata tak ada kat rumah lah. Di situ yang dia tahu kata laki Imoh ni belah hantu raya. Tapi dia diamkan lagi. Selang tak berapa hari tu yang laki dia mati. Bila dah laki mati tu, yang hantu raya tu berleluasa. Habis si Imoh ni kena dengan hantu raya tu. Bila je Pak Tan dah habis cerita macam tu kan, Imoh pun dah keluar apa kan dekat depa. Lepas tu abah tengok dia kan. Lepas tu abah pun panggil bini Pak Tam. Tadi masa pergi mandi macam mana badan dia? Abah tanya dekat bini Pak Tam kan. Lepas tu bini Pak Tam pun cakap dekat abah yang dia punya susu jatuh sampai ke pusat. Dah landok lah orang cakap sana, dah landok kan. Isi tak ada orang cakap dan tu kan. Dia kata habis lah, tinggal kulit dia cakap tu. Lepas tu abah pun cakap tak apalah, macam ni esok cari 2 biji jantung pisang. Lepas tu dengan apa lagi, adalah daun-daun herba kan, kita bagi pulih balik keadaan badan dia apa kan. Tapi yang tu saya tak buat, abah cakap lagu tu. Yang tu urut-mengurut ni semua nanti puan buat. Kira abah cakap dekat bini Pak Tam lah, buat tolong urut dia, bagi makan dia apa. Kira jantung pisang tu nanti buat ulam. Abah cakap lagu tu. Bila dah selesai apa semua kan, abah dah ajak apa dia apa, abah kembali. Selang 3 bulan tu abah cakap keluarga tu pun main dekat abah Pak Tam lah. Keluarga Pak Tam pun main kat abah, cakap pasal yang anak menakan dia pun dah sihat apa kan, dah kembali macam biasa, badan pun dah okey, dia pun dah ceria balik kan, dia boleh terima keadaan laki dia pun dah tak ada. Bila dah macam tu, abah cakap tak apalah, kalau macam tu andai ada rezeki bagilah kahwin lain kan. Kalau tak ada rezeki tak apa, bagi duduk lain sekali kan. Lepas tu yang si Imoh ni pun cakap dekat abah, dia kata boleh tak Imoh nak jadi anak angkat abah kan. Lepas tu abah cakap kecil tapak tangan, niru dia tadah kan. Bila dah tu rasmilah yang Imoh ni jadi anak angkat abah. Abah ni memang banyak lah anak angkat, memang banyak. Tak kisah siapa pun abah akan terima jadi anak angkat. Okey lah, aku rasa cerita tu sampai sini dulu.
Seandainya cerita aku menarik, jangan lupa subscribe dan tekan tombol loceng. Jangan lupa share dekat kawan-kawan. Sekiranya hampa ada pengalaman macam aku, hampa boleh komen di bawah. Aku sekadar kongsi pengalaman adalah hidup aku je lah. Assalamualaikum.